all positif. Maksudnya bila tentan pula dah. Bukan tetan, jangan sebut setan dah. Okey? Jumpa lagi kita. Saya adalah Tim Firdaus. Let's go. Segitiga rujukan ni Sir yang namakan dia. Kan Sir namakan dia sebagai segitiga rujukan. Kenapa Sir cerita pasal segitiga rujukan ni? Okey, sebagai contoh. Pertama, dia cari pasal sin theta. B, cos theta. Okey, baik. Ready? Ready? Ready Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, tengok sini. Kenapa dia bagi ini? Dia bagi ni. Pernah nampak soalan macam ni kan? Pernah kan tengok soalan begini kan? Dia bagi ni. Lepas tu dia bagi ni. Lepas tu dia suruh cari benda ni pula dah. Kan? Dia cari ni pula dah. Dengan ni kita boleh dah terus tekan kalkulator tu dapat dia. Kan? Tapi ni nak tekan macam mana? Faham? Ini apa benda ni? Inilah untuk kita bina segitiga rujukan. Faham? Macam mana segitiga rujukan tu? Di mana? Okey. Okey, tengok. First, kita tengok tangent ni, dia positif, negatif? Positif, betul? Dia positif. Bila dia positif, ingat. All setan tak ada cucu. Boleh? All positif. Maksudnya, bila tentan pula dah. Bukan tetan, jangan sebut setan dah. Okey? Okey, bila tangent dalam keadaan positif, dia ada dua tempat je. Betul tak? Dua tempat je position dia. Boleh jadi dia duduk sini, theta dia tu. Ataupun tempat yang kedua kat mana? Kat mana? Sukuan ke? 1, 2, 3, 4. Sukuan ke? 3. Pandai. Dia duduk dekat sini. Sebab sini adalah positif. Segitiga dia sini bukan ke sana, tapi ke atas. Dia jadi macam tu, macam kipas. Faham ke? Macam kipas. Okey. Tetapi, segitiga dia satu je. Yang ni ke yang ni? Ini ke yang ni? Tengok range. Tengok pula kakak ni. Faham ke? Tengok pula yang ni. Range duduk kat mana? Kalau 180 darjah sampai sini je. Sampai sini je. Ini dah lebih 180. Bermaksud ini tak diterima. Faham? Okey, jadi sudut dia adalah di sini. Okey, kita tahu bahawa tangent ni adalah TOA. Opposite adjacent, betul? Opposite adjacent. Opposite O, adjacent A. Sini. Opposite dia apa? Opposite dia adalah, ini adalah O, sini adalah A. So, sini adalah 12, sini adalah 15. So, ni apa dia? Berapa nilai situ? Hypotenuse. Kira cepat. Siapa kira dulu? Saya dapat dulu, siap orang. Berapa? 15 silap. 15 pula. Sini 5. Buku tu saya kata pelik. 5. Okey, semula. Ni 5. 12, 15. Okey, sini adalah 13. Okey, sin. Sekarang baru kita boleh jawab dia. Boleh faham? Baru boleh jawab. Sin apa dia? Sin adalah so apa dia? Opposite over hypotenuse. Mana opposite over hypotenuse? 12 per dengan 13. Faham? Dah dapat? Tada! Okey, boleh? Okey. Cos adalah cah.
Cah kan. Adjacent over hypotenuse. Kenapa saya selalu sebut dalam bahasa Inggeris untuk rumus? Okey, dalam AdMath saya ini tips. Dalam AdMath sebenarnya rumus dalam bahasa Inggeris lebih mudah untuk awak terhafal. Lebih mudah untuk awak terhafal, faham Kalau awak guna dalam bahasa Melayu, boleh, tak ada masalah. Boleh, tapi mungkin susah sikit untuk terhafal. Faham perkataan terhafal? Bukan menghafal, terhafal. Bahasa Inggeris dia lebih mudah untuk awak dapat dia. Mungkin sebab formula tu dalam bahasa Inggeris kot. Kan dia suka guna terms kan. TN sama dengan A. T ni terms. Dalam bahasa Inggeris kita panggil, dalam bahasa Melayu kita panggil sebutan. Sebutan kan jauh sikit dengan T, betul? Walaupun dia duduk sebelah-sebelah dalam alfabet. S, T. Faham ke? Faham. Okey. Jadi, cos adjacent over hypotenuse. 5 per dengan 13. Dapat macam tu? Kena tulis negatif ke? Ni ada negatif tak? Ada negatif tak? Tak ada. Tak ada. Mana ada? Yelat. Kan? Okey, boleh faham? Okey. Ada yang tanya tadi. Negatif kan? Okey, saya tukar soalan. Dia punya ni dia kata di antara 180 hingga 360. Sekarang keadaan dah mula berubah. Keadaan dah mula berubah. Tengok Boleh? Kalau dia antara 180 hingga 360. Jadi kita tak guna yang ni. Kita guna yang ni. Faham tak? Okey, 12 opposite. Opposite 12 kat sini. 5 dekat sini. Okey, dia positif. Positif ni sebab apa? Tengok ni 5 ni. Kalau X, ni region positif, ini region negatif. Ni sebenarnya negatif 5. Faham? Kalau yang ni adalah 12. 12 ini adalah Y. Y pada position bawah ini adalah negatif 12. Negatif 12 jadi sini adalah negatif. Faham? So, ni tetap sama. Ni tetap 13. 13 tetap positif. Betul tak betul? Boleh? Okey, dalam bahasa Melayu sama je cos C K. Okey, dalam bahasa Melayu sama je. Okey, dia tak ada masalah, istilah dia sama. Boleh faham istilahnya sama. Dalam bahasa Melayu dia K ni. Kan? K cos. Okey. So, tak ada masalah dekat sini. So, sekarang jawapan kita mula berubah. Okey, fokus tengok. Okey, saya guna marker merah. Okey, tengok sini. Nampak Okey, sin opposite apa so? Mana sin opposite hypotenuse? Setentang. Opposite adalah setentang. Opposite setentang. Hypotenuse adalah hypotenuse ini. Setentang adalah negatif 12 bahagi hypotenuse 13. Sekarang position dia dah negatif ni. Nampak? Sin negatif 12 per 13. Tapi jangan tulis macam ni. Awak kena tulis negatif tu duduk tengah-tengah. Baru betul. Faham Dalam penandaan, kalau awak tulis jawapan macam ni, awak tak dapat jawapan markah jawapan. Sebab ni belum habis kira lagi. Faham tak? Macam mana saya tahu? Saya tanda kertas tahu lah. Kan? Saya dulu ada pentaksir sekolah. Okey, boleh faham? Okey. So, sekarang cos. Cos macam mana? Cos adalah adjacent over hypotenuse. Negatif 5 bahagi 13. Tada! Jawapan dia negatif 5 per 13. Boleh dapat? Boleh? Boleh ni?
Boleh snapshot? Boleh snapshot? Snapshot sekarang? Kita yang cepat ni. Berarti nak ajar graf lah. Okay, ready, go. Okay, soalan. Okay, baik. Tengok, dia bagi dua segitiga rujukan. Faham ke? Dia bagi dua segitiga rujukan. Jadi kita kena ambil yang ini. Allah, guna pen merah. Okey, ini satu, ini dua. Okey, kita buat dua. Okey, ini satu bahagian, ini satu bahagian. Bawah dia lah. Okey. Cos positif. Okey, tak apa, kita buat je. Cos positif, kita letak je. Okey, cos positif, letak je segitiga ni, segitiga rujukan ni. Dia positif, boleh jadi kat sini. Yang ni positif, boleh jadi kat sini. Faham tak? So, letak je X sini, ni X. Okey, cos. Cos adalah, ni adalah adjacent over char. Kan, ni berarti mas. Adjacent 24, 25. Okey, yang ni? Yang ni? Sin opposite over hypotenuse. Opposite 7, hypotenuse 25. Okey, nampak? Ni. Ini namanya segitiga rujukan. Faham Ni dah dia segitiga rujukan. Segitiga rujukan. Setiap kali kita nak settlekan pasal sudut X, maka kita kena buat segitiga rujukan tu dia duduk kat mana. Faham Faham? Faham? Okey. 24 kat bawah mana? Okey, betul. Sini 24. Saja nak test. Okey. Baik, yang ni cos tadi, yang ni betul yang ni. 7 hypotenuse. Okey. Yang ni adjacent. Okey. Dah. Okey. Tangent. Tangent adalah opposite over rectangle. Kan? Bawah opposite over hypotenuse. Okey. 7 sama 24. Okey, di bahagian dia. Okey, jadi tangent X. Sama lah. Okey, tangent X towa opposite over adjacent. 7 per dengan 24. Dah dapat cosec. Cosec ni, ini tips. Bila cosec, awak tengok huruf yang ketiga. Ini adalah S kan? S bermaksud 1 per sin. Okey, ingat kalau cot yang ketiga ni kan T. Jadi 1 per tangent. Cot theta sama dengan 1 per tangent. Okey. Satu lagi apa? Sec kan? Sec. S-E-K. Okey, dalam bahasa Inggeris SEC. Cos. Kan, ni K. Okey, K apa? Cos. 1 over cos theta. Faham ke? Ni tengok yang ketiga, nombor yang ketiga, huruf ketiga. Itu menggambarkan dia. Boleh? So tak perlu hafal. Okey, tengok yang ketiga je. Alright. Okey, S sin 1 per sin X. Maksudnya sin dah ada situ. Just terbalik je. Kalau ni kan 1 per 7 per 25. Jawapan dia 25 per 7. Settle. Done. Simple tak? Mudah je. Okey, ada soalan? Okey. Kalau dia tidak diberi range, awak buat je dalam sukuan yang
dia bagi. Maksudnya kalau dia positif, letaklah sukuan pertama. Kalau dia negatif, dia duduk sukuan ketiga atau keempat. Salah satu tempat. Faham Tapi kalau biasanya kalau dia macam ni, nak senang dia, kalau dia tak bagi range, mesti duduk sukuan pertama. Faham? Kalau dia bagi range, dia bagi follow. Follow dia punya range tu. Itu saja. Boleh? Kalau dia tak bagi, maknanya duduk sukuan pertama. Apa kita nak sibuk-sibuk nak fikir? Kan? Simple kan? Simple je. Okey, contoh melibatkan penyelesaian. Melibatkan, contohnya tangent, dia bagi tangent theta. Okey, lepas tu 0.4, 663. Lepas tu dia bagi range theta di antara 360 sehingga 0. Macam mana nak cari theta? Theta adalah berapa? Sekarang ni, bina segitiga rujukan. Boleh buat sama-sama dengan Sir? Boleh? Bina bersama-sama dengan Sir? Buat je segitiga tu. Okey, dia kata positif. Positif boleh jadi duduk sini. Satu tempat. Yang kedua sebab range dia 360 darjah. Maknanya boleh jadi ada satu lagi position kat sini. Satu kat sini, satu kat sini. Kan? Okey. Sini adalah 0.466 juga. Yang ni pun 0.466 juga. Okey, apa kita harus buat? Segitiga rujukan ini akan jadi rujukan kita. Faham ke? Dia akan jadi rujukan kita. Sebab tu saya panggil dia segitiga rujukan. Okey? Dan theta yang dalam ni, ini adalah theta rujukan. Dia tak sama Ini adalah theta rujukan. Theta rujukan. Sekarang ni, kita nak cari theta sebenar ni. Theta sebenar ni. Tapi theta sebenar ni, kita kena tahu theta rujukan dulu. Faham tak? Kita kena tahu theta rujukan dulu. Macam mana nak tahu theta rujukan? Kita kira. Okey, tangent bawa ke sana, dia akan jadi tangent inverse. Theta sama dengan tangent inverse 0.4663. Okey, sila tekan kalkulator. Ada yang kata tangent shift tangent. Suka-suka hati korang je bagi nama kan. Ini namanya adalah songsangan tangent dalam bahasa Melayu. Songsangan tangent. Tapi panjang sangat kan nak sebut. Bahasa Inggeris inverse tangent. Senang kita selalu sebut shift tangent. Kenapa sebut shift tangent? Sebab kita tekan shift dulu baru tekan tangent. Suka-suka hati kau je. Sebut. Okey, 0.4 663. Okey, jawapan dia adalah 24.9999. Bila kita round off, kita akan dapat 25. Betul? Kita akan dapat theta adalah 25 darjah. 25 darjah ni apa? Ini adalah sudut rujukan. Faham Bukan jawapan dia lagi. 25 darjah adalah darjah rujukan. Ini 25 darjah ni. 25 darjah kat sini. 25 darjah kat sini. Boleh faham ke? Jadi, bolehlah dapat dia punya nilai sekarang. Macam mana? Ini 25. Yes, theta dah dapat 25 darjah. Satu. Ada satu lagi. Prap sampai sini. Ini adalah 180. 180 campur dengan dia. 180 campur 25. Dapat apa? Tekan kalkulator juga. 180 tambah 25. Jadi 208. 208. Tak, 205. Okey, 205 darjah. Okey, 205 darjah. Faham ke? That's why bila kita mencari nilai theta, bila sudut kita tu di antara, kalau dia ada dua theta. Ni kalau ada dua kat sini. Maknanya dia ada dua round, dua kali Dia bukan 360 lah. Dia 720. Dia dua kali round dia. Boleh faham? Dua dekat sini ni nambang dia cycle.
Kejap lagi lah saya cerita pasal graf. Faham yang ni dulu boleh? Okey. Boleh Faham yang ni dulu. Dah dapat? Okey, ni nama dia apa? Sudut rujukan. Ini adalah sudut sebenar. Faham? Hari ni baru faham Ada tak yang hari ni baru faham? So, sebelum ni saya pun tak faham benda tu. Theta sama-sama tapi nak cari-cari benda-benda lain. Apa sah dia lain-lain? Kan? Inilah sebenarnya yang awak cari sebenarnya asal adalah rujukan. Sebelum rujukan belum sebenar lagi. Yang sebenar selepas awak dah masuk dalam rujukan. Oh, dah boleh dapat yang sebenar. Tara! Faham ke? Okey, boleh?